Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan baca pasal yang keempat daripada Wasailul Tazkiyah, wasilah ataupun sarana-sarana penyucian jiwa. Kita telah selesai daripada zakat, adapun puasa kita telah pun membacanya sebelum zakat kerana bersempena dengan tibaan Ramadan. Jadi pada hari ini kita membaca atau kita meneruskan pembacaan kita kepada pasal yang keempat, iaitu haji. Dalam muka surat 70. Al-faslu rabi'u fil haji. Qala ta'ala, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu, dia merujuk pada ayat kenyataan sebelum inilah. Di awal ayat Allah Ta'ala menyebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya, kata Allah, dalam bulan-bulan yang tertentu. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji memiliki bulan-bulan yang tertentu, iaitu kata ulama, iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan juga awal Zulhijjah. Ini dipanggil masa-masa haji. Jadi kata Allah, haji itu hendaklah dilakukan dalam bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada, maka barang siapa menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji dalam bulan itu, dalam bulan yang telah ditetapkan itu, fala rafasa, maka tidak boleh dia berkata kotor, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, wala fusuqa, dan tidak boleh dia berbuat fasik. Al-fusuq yakni al-khuruj min ta'atillah, perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang berada di luar dari lingkungan ketaatan kepada Allah, atau yakni maksiatlah. Wala jidala fil haji, dan tidak boleh dia berbantah-bantahan, bertengkar fil haji, di dalam masa mengerjakan haji. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Syiar, wa man yu'azzim sya'airallah, iaitu perintah Allah ataupun manasik, ibadat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun tempat-tempat yang mulia yang diberi tempat-tempat yang diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Kaabah, Masjidil Haram, tempat-tempat pelaksanaan ibadat haji, iaitu Arafah, Mina dan sebagainya. Maka itu tanda ketakwaan hatinya, ataupun timbul daripada ketakwaan
hatinya. Jadi dalam hati yang terdapat iman kepada Allah, hati yang merasai kebesaran Allah, maka sekaligus akan lahir daripada hati itu sikap ataupun tubuh perilaku yang mengagungkan Allah dan juga segala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, menghormati syiar-syiar Allah, maka itu lahir daripada kesucian, takwaan, lahir daripada ketakwaan dalam hatinya. Haji adalah pembiasaan jiwa untuk melakukan sejumlah nilai. Nilai di sini sudah tentu nilai agama lah. Dalam bahasa Arabnya disebut fal-hajju ta'widun. Ta'widun makna membiasakan. Membiasakan linafsi jiwa ala ma'anin. Untuk berada di atas nilai-nilai syariat. Di antaranya kata dia min istislam wa taslim. Seperti nilai istislam. Islam yakni menyerah, tunduklah. Istislam tunduk. Taslim, penyerahan. Kemudian mengerahkan jerih payah, membiasakan jiwa untuk berasa kesusahan dan harta di jalan Allah. Mengerahkan, mengorbankan jerih payah dan juga mengorbankan harta di jalan Allah. Ta'awun, membiasakan jiwa dengan saling tolong menolong. Ta'aruf, saling kenal mengenali dan melaksanakan syiar-syiar ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu memiliki pengaruh dalam tazkiyatun nafs sebagaimana merupakan bukti. Jadi semua nilai-nilai tadi ini ada pengaruh dalam penyucian jiwa. Di samping kata dia merupakan bukti telah merealisasikan kesucian jiwa. Jadi makna dengan kita melaksanakan dengan adanya nilai-nilai tadi ini menunjukkan bahawa kita telah mencapai kesucian jiwa. Agar haji memberikan hasil-hasilnya secara utuh, namun kata dia untuk kita menghasilkan nilai-nilai tadi, maka harus perlu diperhatikan adab-adab dan amalan-amalan hati yang ada di dalamnya, yakni dalam ibadat haji. Jadi maknanya haji ini untuk memastikan haji yang kita lakukan itu membuahkan hasil, iaitu nilai-nilai tadi. Maka haji itu sendiri perlu dilakukan dengan adab, dengan melaksanakan adab-adabnya dan juga dengan penghayatan batin, dengan amalan-amalan hati di dalamnya, yakni sepanjang kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Hal inilah yang menjadi tema utama buku ini. Jadi buku ini ditulis kata pengarang iaitu Syekh Hawa, di mana kontennya banyak diambil daripada Ihya Ulumuddin, kerana itu disebut dengan Al-Mustakhlas, intipati daripada Ihya. Jadi tujuan buku ini itulah untuk mendedahkan adab dan juga penghayatan batin. Marilah kita ikuti penjelasan Al-Ghazali, yang Imam Al-Ghazali tentang ibadah haji. Rincian adab-adab dan amal-amal batin ibadat haji. Jadi ada dua bahagian lah. Perincian tentang adab yang pertama, yang kedua perincian tentang amalan-amalan batin. Jadi yang pertama, bayanu daqaiqul adab.
penjelasan tentang perincian tentang adab-adab. Yang pertama, jadi adab yang perlu kita pelihara dan perlu kita jaga sepanjang kita melaksanakan ibadat haji, supaya haji kita ini mencapai maqasid, mencapai tujuan dia. Bukanlah semata-mata kita melakukan ibadat haji namun tidak mencapai matlamat. Jadi yang pertama kata dia, finansialnya hendaklah halal. An takuna nafaqatu halalan. Dari sudut kewangan, nafkah, belanja, hendaklah dari sumber yang halal dan membebaskan tangan dari perniagaan yang menyibukkan hati dan mengacaukan perhatian, sehingga mana supaya perhatiannya hanyalah kepada Allah sahaja. Jadi hendaklah dia membebaskan diri daripada perniagaan. Jadi bagi orang yang nak hadir untuk dengan niat mengerjakan haji, maka kata Imam Al-Ghazali, sebaiknya dia tidak sibuk dengan perniagaan, supaya dia boleh memberi sepenuh penumpuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hatinya berasa tenang dan terarah kepada zikrullah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Jadi dia hendaklah tidak menyibukkan diri dengan perniagaan, supaya perhatiannya hanyalah kepada Allah. Sedangkan dalam keadaan menahal supaya perhatiannya hanya kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan hatinya berasa tenang dan terarah kepada zikrullah serta mengagungkan syiar-syiarnya, syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, memperbanyakkan bekal. At-tawassu' fi zadi. Memperbanyakkan bekal dan redha. Memperbanyakkan bekal dan redha mengeluarkan bekal. Dan berinfak tanpa pelit dan pemborosan, tetapi ekonomis. Pelit ini dalam bahasa Arabnya taktir. Taktir ni makna pekin lah. Maknanya terlalu pekin dalam belanja. Taktir. Bakhil lah. Bakhil. Tanpa bakhil. Dan bersama wala israfil, tanpa pemborosan. Tetapi ekonomis. Bal ala iqtisad. Sebaliknya mengambil pertengahan. Tidak terlalu menyempitkan perbelanjaan dan tidak terlalu berlebihan. Sebaliknya mengambil kesederhanaan. Itu iqtisad. Tawassu' fi zat wa tibun nafsi. Wa tibun nafsi bil badli wal infaqi. Jadi kata dia hendaklah memperbanyakkan bekal dan tibun nafsi, di sini disebut, diterjemah dengan redha, mengeluarkan bekal. Tibun nafsi ialah memperbaiki jiwa, mengelokkan jiwa semasa berbelanja. Wa tibun nafsi bil badli wal infaq. Tawassu' fi zat. Mana tawassu' fi zat? Zat ni adalah bekalan. Tawassu' mana meluaskan. Meluaskan bekalan. Manakala bagi orang yang mampu, elok dia menyiapkan perbekalan dengan luas, dengan selesa. Itu yang pertama kata dia.
Yang kedua, watibun nafsi bil badli, dan bermurah hati. Ya, itu watibun nafsi, bermurah hati. Bermurah hati dalam memberi pengorbanan, bil badli wal infaq, dan juga belanja. Jadi ini dia akan jelaskan selepas ini kenapa kita perlu menyiapkan perbekalan itu agak selesa supaya kita boleh menolong orang lain sama. Yang dalam perjalanan kita kan orang zaman dulu, dia dalam perjalanan itu masa lebih panjang dalam perjalanan berbanding dengan ketika berada di Mekah, ketika dalam tempoh pelaksanaan ibadat haji. Kerana mereka menempuh perjalanan yang jauh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi memerlukan perbekalan yang banyaklah untuk diri sendiri dan juga untuk dipanggil untuk kafilah ataupun untuk teman-teman yang hadir bersama. Jadi sebab itu dia sebut di sini, mana menyiapkan perbekalan yang agak luas, agak selesa, bukan saja untuk diri tapi juga untuk teman-teman semusafir. Yang kedua, bersedia dengan tibun nafs, dia panggil. Mana bersedia dengan orang panggil apa? Dengan di sini terjemah redha, tibun nafsi, dan dengan orang kata apa? Dengan jiwa yang baik lah. Ya, untuk dengan pemurah, dia panggil, untuk berbadli, untuk memberi pengorbanan dan juga pembelanjaan. Tapi dengan syarat tanpa berlebihan. Tidak juga bersifat kedekut, hanya fikirkan diri sendiri saja, dan tidak juga berboros. Jadi kata dia, pemborosan yang saya maksudkan ialah bersenang-senang berbagai makanan. Kata dia tanpa boros. Tanpa boros, kata dia, iaitu tanpa bersenang-senang dengan berbagai makanan dan bermegah-megahan dengan berbagai macam minuman, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang hidup megah. Adapun banyak berinfak tidak termasuk pemborosan. Okay. Banyak berinfak tidak termasuk pemborosan. Karena seperti dikatakan orang, tidak ada kebaikan dalam pemborosan. Dan tidak ada pemborosan dalam kebaikan. Jadi boros ni tak baik. Tapi bila kita belanjakan harta untuk apa saja kebaikan, walaupun banyak, maka tidak dikatakan boros. Dalam bahasa Arabnya disebut, dia kata idla khaira fi saraf, tidak ada kebaikan pada boros, wala sarafa fil khair, dan tidak dikatakan boros itu sebarang perbelanjaan untuk kebaikan. Sedangkan mengeluarkan bekal di jalan haji ialah nafkahnya di jalan Allah. Sedangkan mengeluarkan bekal di jalan haji ialah nafkahnya, mana termasuk dalam memberi infak di jalan Allah. 1 dirham dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 dirham. 1 dirham seolah-olah macam kita memberi 700 dirham, kerana dia termasuk dalam infak fi sabilillah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habatin. Ibnu Umar berkata, radhiyallahu anhu, termasuk kedermawaan seseorang ialah kebaikan bekalnya dalam perjalanan. Termasuk seorang itu dianggap sebagai mulia, yang min karami rajuli, dan di antara tanda seseorang itu adalah pemurah, ialah
tibu zadihi fi safarih. Dia memperelokkan bekalannya pada ketika musafir. Wa kana yaqul, dia juga pernah berkata, haji yang paling utama ialah yang paling ikhlas niatnya, paling bersih nafkahnya, dan paling baik keyakinannya. Al-hajju afdal haj akhlasuhum niyatan wa azkahum nafaqatan wa ahsanuhum yaqinan. Afdal haji, orang haji yang paling afdal ialah orang yang paling ikhlas niat dia, yang paling bersih nafkahnya, dan paling baik keyakinannya. Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannata. Faqila lahu ya Rasulullah, ma birrul hajji? Faqala tibul kalami wa it'amu ta'am. Haji yang mabrur ini makbul, hari yang diterima oleh Allah, ialah yang tidak punya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak punya balasan kecuali syurga. Maksudnya tidak ada balasan bagi dia, melainkan dia pasti akan dapat syurga. Maka ditanya kepada baginda, wahai Rasulullah, apa kemabruran haji itu? Mana apa tanda haji yang mabrur itu? Faqala, Nabi SAW menjawab, tibul kalami wa it'amu ta'am, iaitu perkataan yang baik dan memberi makanan. Maknanya tanda seseorang itu dia mendapat ataupun dia berada dalam haji yang baik, ialah dia sentiasa bercakap yang baik dan juga menjamu makan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad, dengan bisnadul layyin, wa rawahu al-Hakim mukhtasaran wa qala sahihul isnad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Dia terjemah dengan sanad yang lembek. Dalam bahasa Arabnya bisnadin layyin. Isnad layyin. Jadi kata dalam istilah hadis, isnadun layyin, iaitu isnad yang layyin, ay dha'fun, yang lemah. Isnad yang lemah. Itu sebagaimana disebut dalam istilah hadis lah, ulama hadis. Menurut Imam Ibn Hajar dalam Taqrib, seorang rawi yang sedikit meriwayatkan hadis, jika riwayatnya disokong oleh riwayat dari orang lain, maka ia dianggap makbul.
Namun jika tiada, maka ia dikira layyin. Itu istilah dalam hadisin. Walaupun dalam bahasa kita, layyin ni makna lembut lah. Tapi bila benda yang berkait dengan disiplin ilmu, dia tidak boleh diterjemah dengan bahasa lah, mesti merujuk kepada maksud ahli dalam ilmu tu. Jadi kerana masalah hadis. Jadi bila isnadun dengan sanad, isnadun layyin, jadi maknanya isnad yang dipanggil yang tidak kuat. Wallahu a'lam. Dan Hakim secara singkat, dan ia berkata sahih sanadnya. Jadi sebab itu apa saja ilmu bila kita baca, kita kena berusaha untuk memahami dari perspektif disiplin ilmu. Kalau kita baca kitab fiqh, maka perlu memahami istilah itu menurut fiqh. Kalau kita baca kitab hadis, ataupun istilah itu disebut di hadis, mesti difahami mengikut pemahaman, mengikut ilmu hadis lah. Kalau tidak, nanti kita akan silap dalam memahami. Yang ketiga, meninggalkan rafas, fusuk, jidal, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran. Rafas ialah, jadi semasa kita mengerjakan ibadat haji, hendaklah kita, hadis tadi riwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang layyin, isnad dengan isnad yang ada kekurangan, yang tidak kuat, dan Al-Hakim secara singkat. Warahu Al-Hakim mukhtasaran, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim secara ikhtisar, secara ringkas. Dan ia berkata Imam Hakim, sahihul isnad, isnadnya adalah sahih. Imam Al-Hakim ni mungkin kita kadang-kadang timbul persoalan. Ada kalanya seorang ulama hadis, contoh macam Imam Al-Hakim ini, dia telah bagi dia hadis itu adalah sahihul isnad, sanadnya adalah sahih. Tapi kenapa ada ulama-ulama yang lain pula yang mengeluarkan statement yang berbeza? Sebagai contohnya, Imam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak ini, walaupun dia menyebutkan sanadnya adalah sahih, tapi sebagian ulama menyatakan bahawa ataupun tidak bersetuju dengan penjelasan dia itu, sehingga akan disebutkan kalau Imam Al-Hakim menyebutkan sahih dalam kitabnya Al-Mustadrak, itu belum kuat, melainkan kena ada lagi satu statement, iaitu wa aqarrahu Az-Zahabi, yang diakui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi kerana tuan-tuan sekalian, yang berbeza dengan Sahih Al-Bukhari yang telah pun ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga Sahih Muslim, bahawa semua hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari Muslim itu adalah sahih, yang telah disemak, yang telah diteliti oleh sekalian ulama, berbeza dengan kitab-kitab hadis yang lain yang tidak mencapai penerimaan yang sama oleh para ulama-ulama hadis yang lain. Itu faktornya di situ. Jadi sebab itu di awal disebut, dia kata hadis
Imam Ahmad dengan sanad yang lain. Maknanya seolah macam dari segi isnad itu lemah. Ada kelemahan. Tapi Al-Hakim pula menyebutkan sanadnya sahih, jadi kontra di situ. Ini kontra di situ. Jadi ini satu perkara yang biasalah para ulama muhaddisin berikhtilaf tentang sanad sebagaimana para fuqaha berikhtilaf tentang hukum bagi masalah-masalah yang tidak jelas nasnya. Jadi begitu juga dalam masalah sanad pun para muhaddisin berikhtilaf dalam masalah sanad dan juga darjat hadis. Itu benda yang biasa. Ala kulli hal, kita yang baca ini perlu sentiasa merujuklah, merujuk pada orang yang mahir dalam hadis tu. Jadi kita sebab tu dalam masalah hadis ini bila kita baca, kalau tuan-tuan dan puan sekalian perasan sepanjang kita baca kitab Ihya Ulumuddin ini, kita sentiasa membaca nota kaki. Kalau kita asal Ihya Ulumuddin, kita baca nota kaki yang mengulas hadis-hadis Ihya ini yang dikemukakan oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi yang telah mentahqiq hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Dan kitab ini pula kita baca nota kaki yang dibawa oleh pengarang sendiri, iaitu Syekh Hawa, yang kebanyakannya pun dia nakal daripada Zainuddin Al-Iraqi. Masalahnya adalah masalah disiplin dia panggil. Ini disiplin ilmu itu sendiri. Ada setengah orang dia mempertikaikan. Dia kata, adakah kita lebih pandai daripada Imam Al-Ghazali sehingga kita nak menilai apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini? Bukan masalah kita. Masalahnya bukan kita yang menilai. Kita membaca penilaian orang yang satu level dengan Imam Al-Ghazali, iaitu mahir. Imam Al-Ghazali dia sendiri mengakui bahawasanya bid'ati fil hadis muzjah. Walaupun ada sebahagian kalangan menyatakan ungkapan dia ini adalah tawaduk. Tawaduk Imam Al-Ghazali, dia mengakui bahawasanya bekalan dia dalam hadis ini adalah sedikit, lemah. Tapi memang kita sendiri sedia maklum bahawasanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia meninggal dalam usia yang kita anggap sebagai masih muda lah. 55 tahun dia meninggal. Dia lahir 450 Hijrah dan dia meninggal 505 Hijrah. Usia 55 tahun. Ini sebah dengan ulama-ulama lain yang berusia 70, 80. Meninggal. Imam Al-Ghazali dia agak dipanggil tidak lanjutlah usianya itu. Imam Al-Ghazali, pengajian dia dipanggil penerokaan ilmunya tidak pernah habis. Dan apa saja bidang yang dia pelajari akan berakhir dengan menjadi pakar dalam bidang itu. Dia mempelajari usul fiqh sehingga dia menjadi pakar usul fiqh, dan dia menjadi Imam Syafi'i yang kedua dalam usul fiqh dengan kitab dia Al-Mustasfa. Maknanya perintis usul fiqh yang kedua setelah Imam Syafi'i rahimahullah, dari segi susunannya dan sebagainya. Dan bila dia belajar fiqh pula, dia menjadi fuqaha besar dalam mazhab Syafi'i dengan karya yang cukup hebat. Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Kemudian bila dia mengkaji falsafah, dia mengarang kitab falsafah.
di mana ahli falsafah mengakui begitulah falsafah. Dan setelah dia mengkaji 3 tahun falsafah dan dia mengarang kitab falsafah, orang falsafah baca, itulah falsafah, tidak ada langsung kesilapan di pemahaman dia. Dan setelah itu barulah dia menolak falsafah dalam kitab Tahafud Al-Falasifah. Pengakhiran Imam Al-Ghazali, dia kitab yang terakhir di antaranya dia mengarang Ihya Ulumuddin dan caranya Bidayatul Hidayah dan sebagainya. Ketika dia wafat Imam Ghazali, di atas dadanya itu ada Sahih Al-Bukhari. Yang maknanya kita faham bahawasanya penghujung hidupnya dia mempelajari hadis, menekuni, dipanggil maknanya dia mendalami hadis. Dalam di atas dadanya ada Sahih Bukhari. Kalau dia ada usia 5 tahun lagi, ditakdirkan Allah andaianlah kalau dia ada usia 5 tahun lagi, maka kita yakin bahawasanya Imam Al-Ghazali dia sendirilah yang akan mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sebab itu dalam bidang hadis ini maka kita perlu merujuk kepada ahlul hadis. Dalam Ihya Ulumuddin ada tokoh hadis yang telah mentakhrij, mentahqiq keseluruhan hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, iaitu Imam Al-Iraqi dalam kitabnya yang diberi nama Al-Mughni. Dan itu juga Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ittihab As-Sadatul Muttaqin pun mentakhrij, mentahqiq hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Jadi sebab itu bila kita membaca hadis sama ada dalam kitab Ihya ataupun dalam mana-mana kitab, menjadi tanggungjawab kita untuk kita merujuk status hadis itu mengikut pandangan para ahli hadis. Sekurang-kurangnya kita menyebutkan bahawa hadis itu ada direkodkan oleh Bukhari, ada direkodkan oleh Imam Tirmizi, ada direkodkan oleh Imam Abu Daud dan sebagainya. Dan begitulah bila masa tuan-tuan sekalian menerima hadis, orang forward, orang berkongsi hadis daripada orang lain, mana ada orang sekarang ni orang suka berkongsi, mesti jaga disiplin ini. Jangan bermudah-mudah untuk kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Mesti ada disiplin. Kalau orang yang menghantar hadis kepada kita itu, dia sendiri tak jaga disiplin, abaikan. Maknanya tak perlu kita nak kongsi sebab dia sendiri pun tidak jaga disiplin. Dia sendiri pun sebut Rasulullah bersabda, ini kalam Rasulullah SAW. Tapi di bawah tu tak ditulis di mana sumbernya. Bukhari kah, Muslim kah, Abu Daud kah dan sebagainya. Padahal kita dengan Rasulullah dah 1400 tahun lebih. Dan kita perlu berhati-hati tentang hadis kerana Nabi SAW memberi peringatan yang cukup tegas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengadakan suatu pendustaan terhadap aku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya daripada api neraka. Jadi sebab itu perlu berhati-hati. Setiap ilmu ada disiplinnya. Ilmu fiqh kita rujuk kepada ahli fiqh, faqih, fuqaha. Ilmu tasawuf kita rujuk kepada dipanggil ulama-ulama tasawuf. Tafsir Quran kita rujuk kepada ahli tafsir. Jadi panjang sikit kita hurai masalah disiplin ini supaya kita sentiasa diperingatkan tentang amanah ilmu. Jadi yang ketiganya adalah meninggalkan rafas. Sepanjang kita mengerjakan ibadat haji itu hendaklah kita meninggalkan rafas, fusuk dan jidal sebagaimana diungkapkan Al-Quran. Jadi apa makna rafas, apa makna fusuk, apa makna jidal? Sebagaimana diungkapkan di Al-Quran. Iaitu yang ayat tadilah, ayat yang mula-mula dibawa tadi, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Kata dia rafas ialah sebutan
bagi setiap kesia-siaan. Mana ungkapan yang mana yang menunjuk kepada sia-sia. Mana sebarang ucapan yang lara, yang sia-sia. Dan kemesuman. Dan perkataan yang jorok. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-fahsyu. Ar-rafas ismun jami'un likulli laghwin wa khana wa fahshin fil kalam. Wa yadkhulu fihi mughazalatin nisa. Wa yadkhulu fihi mughazalatun nisa. Setiap ucapan, rafas ni setiap ucapan yang beri maksud laghwun. Mana sia-sia. Ucapan sia-sia, tak ada tujuan. Semang-semang kosong. Wa khana. Khana iaitu mencarut. Mengeji, mencarut lah ucapan dipanggil yang kotor. Dan wa fuhsyu fil kalam. Diterjemah sini perkataan yang jorok. Fuhsy ni maknanya ucapan-ucapan yang keji lah, yang kotor. Termasuk ke dalam kategori rafah itu ialah merayu wanita, mughazalatun nisa, pujuk rayu yang berkait dengan perempuan, yang bercumbu, bicara seputar masalah jima' dan pengantarnya. Mana pengantar jima'. Semua itu dapat membangkitkan dorongan jima' yang dilarang. Kerana di antara yang dilarang dalam semasa dalam haji ialah jima'. Di antara larangan besar, yang berat, yang boleh membatalkan ibadah haji iaitu melakukan jima'. Semua itu dapat membangkitkan dorongan jima' yang dilarang. Pendorong hal yang dilarang adalah dilarang. Kerana setiap benda yang mendorong kita kepada yang dilarang, maka benda itu juga dilarang. Fusuk ialah sebutan bagi setiap pelanggaran akan ketaatan kepada Allah. Al-khuruj min ta'atillah, itu mana fasik. Setiap benda yang melanggari ketaatan kepada Allah, maka dia disebut dengan fasik. Sedangkan jidal ialah berlebih-lebihan dalam bertengkar dan berbantahan sehingga dapat menimbulkan antipati dan mengacaukan perhatian. Jidal berlebihan dalam bertengkar sehingga dapat menimbulkan antipati. Bima yurisud dhaghain, yang boleh menimbulkan sakit hati, kebencian, keresahan dalam hati. Wa yufarriqu fil hal al-himmah, yang menyebabkan tumpuan itu menjadi kacau. Mana tumpuan sepatutnya kita menumpukan kepada ibadat, menumpukan kepada zikrullah, menumpukan kepada khusyuk dan sebagainya, tapi menjadi kacau dengan sebab hiruk pikuk dia panggil pertengkaran dan sebagainya. Sufyan berkata, Sufyan As-Sawri berkata, siapa yang melakukan rafas, mana bercakap dengan ucapan tidak elok, maka rosaklah hajinya. Rasulullah SAW telah menjadikan perkataan yang baik dan memberikan makanan sebagai bukti kemabruran haji. Hadis tadilah. Dan bila ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa tanda haji yang mabrur? Tibul kalam, ucapan yang baik, wa it'amu ta'am, memberi makan orang lain. Berbantahan bertentangan dengan perkataan yang baik. Kerana itu sebaiknya tidak boleh banyak memprotes temannya. Jadi semasa kita mengerjakan haji, kata dia, tidak elok. Kita ni banyak kasirul i'tirad ala rafiqih. Banyak dipanggil memprotes kawan-kawan. Tetapi harus bersikap lemah lembut dan merendahkan sayapnya. Merendahkan sayap mana kinayah kepada tawaduk, merendah diri kepada orang yang berjalan, mana orang-orang yang sama-sama bermusafir ke Baitullah. Berkomitmen dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik bukanlah menahan diri dari tindakan menyakiti, tetapi tidak juga bersabar,
tapi juga bersabar terhadap gangguan. Jadi akhlak yang baik bukan saja kita menahan diri daripada mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, bahkan kita dapat bersabar apabila kita diganggu. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik bukan saja kita tak buat jahat pada orang lain, malah kalau orang buat jahat pada kita pun, dan kita bersabar, tidak membalas. Dikatakan perjalanan itu disebut safar. Musafir itu disebut safar kerana ia mengungkapkan safar akhlak orang. Ini tuan-tuan kena betul sikit terjemahan ini, ya, kerana sukar untuk kita faham maksud ungkapan ini. Jadi dalam bahasa Arab, perjalanan itu, pengembaraan itu dinamakan as-safar. Orang yang mengembara, perbuatan mengembara itu dipanggil safar. Dan pengembara itu dipanggil al-musafir. Kata pengarang kitab kita, waqila, dikatakan sumya safaru safaran. Pengembaraan itu dinamakan safar dalam bahasa Arab. Li'annahu yusfiru an akhlaq rijal. Yusfiru makna yukshifu. Kerana dia mendedahkan akhlak orang-orang yang bermusafir. Jadi nak tengok orang itu baik semua atau tidak, tengok ketika dia dalam musafir. Kerana musafir ni banyak cabaran. Kalau dia boleh bersabar ketika dalam musafir, makna dia memang orang yang sabar. Kalau jika dia boleh mendahulukan orang lain, berkorban untuk orang lain ketika dalam musafir, makna dia memang seorang yang suka memberi pengorbanan. Asfara makna akshafa. Sebab itu saat dipanggil pada ketika matahari mula muncul, saat pada ketika matahari mula muncul, itu dipanggil asfara, isfar. Mana bila kita lepas masuk fajar, masuk subuh. Bila matahari mula cerah, itulah bahasa Arab dipanggil asfara, isfar. Jadi perkataan safara, asfara ni adalah mendedahkan. Jadi kenapa perjalanan pengembaraan itu dinamakan safaran, pendedahan? Kerana dia mendedahkan hakikat sebenar orang-orang yang bermusafir itu. Contoh dalam Kamus Marbawi, dia kata safar as-subh, safar as-subh, terang, subuh, subuh terang itu subuh. Safar makna terang. Safar al-mar'atu, membuka muka itu perempuan. Mana perempuan itu mendedahkan wajahnya, dia safar. Oleh sebab itu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang mengaku bahawa dirinya telah mengenal seseorang. Umar tanya dia, apakah kamu pernah menemaninya dalam perjalanan yang akan menjadi bukti kebaikan akhlaknya? Dia menjawab, belum. Umar berkata, kamu belum mengenalinya. Jadi ada seorang dia mengaku depan Umar bahawasanya dia kenal individu tersebut. Umar kata, kamu pernah musafir tak dengan dia? Dia jawab, belum, tak pernah. Lalu Umar kata, kamu belum mengenalinya. Maknanya kalau kamu pernah musafir dengan dia dan kamu mana pada ketika itu barulah kamu boleh dikatakan benar-benar mengenalinya. Kerana ketika musafir itu akan terdedah sikap seseorang itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai tiga adab. Adab yang berkait dengan haji. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bacaan berikutnya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi insya-Allah. Selamat Hari Raya lah. Walaupun agak terlewat lah. Ucap selamat Hari Raya. InsyaAllah. Masih ada masa lagi. Syawal insyaAllah. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.